Boleh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsa hawah wa tamanna 'ala Allah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini 28 Ramadan 1442. Bersyukur dan berterima kasih Ambo Ustaz Mak dah, dan juga page di Al-Huda Channel. Di hari ini kita boleh buat satu program di hujung Ramadan. Program untuk beri peringatan kepada ahli puasa Ramadan. Katanya tak berapa hari lagi ni Ramadan nak tinggal kita dah. Program untuk ambil peluang yang akhir, saat-saat akhir ni, untuk kita manfaatkan, untuk kita jadi salah satu asbab, ya, untuk jadi asbab untuk kita kedekat dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz doalah kepada saimin dan saimat semua, semoga Ramadan kita kali ini adalah Ramadan terbaik, Ramadan yang istimewa bagi kita, dan insya-Allah Allah terima Ramadan kita dan kita akan jadi seorang yang lebih comel, lebih baik setelah lepas daripada bulan ataupun daripada Ramadan kali ini. Pada tahun ini kita akan berubah insya-Allah taala. Di hari ini tajuk Ustaz nak bincang dengan saudara Ustaz muslim muslimat yang sedang menyaksi ataupun yang akan menyaksi lepas pada ni, iaitu tajuknya bab infak. Bab infak. Minta maaf kalulah berasa kata tajuk ni berasa kata bukan kata cemuh. Tapi di hari ni kalau Al-Huda kecek nampak lek ti banci bawah tu seolah-olah bagi duk tadah semua, duk tunggu, duk nanti orang-orang muhsinin, orang-orang saimin, orang-orang mutasaddiqin untuk masuk dan berkongsi kebaikan. Kalau kita tengok dari sudut katanya kita berbagi kebaikan ni, dan orang-orang ni tak sama. Orang-orang tak sama dari sudutnya buat baik ni. Ada mampu dari sudut ni, ada mampu dari sudut tu. Maka hari ni Al-Huda Channel dan juga Ustaz Mak ni nak kongsi dengan kita untuk satu kebaikan. Oleh itu mukaddimah ni Ustaz nak baca firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mukaddimahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang beriman, adalah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali mati melainkan kamu adalah seorang yang beriman, seorang Islam.
Jadi peringatan ni kalau kita perhati bagi kita orang jatuh, tiap-tiap kali Jumaat banyak tok kotek kita kena baca ni ayat ni sebagai peringatan. Dah saking dianya hebatnya ayat ni dah banyak-banyak orang kare kita khutbah dan orang baca khutbah kena ambil ayat ni. Kenapa ambil ayat ni? Seolah dia merakumi. Seolah-olah dia merakumi orang beriman dan hari dia kelak jumpa Allah dia kena bawa iman kelak. Kerana yang kita maklumnya, kita ni adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala ni wei. Kita adalah pilihan Allah di antara ramai-ramai hamba dia ni. Kita di antara orang yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala jadi orang yang beranak dalam keadaan beriman. Lepas tu suruh ya ayyuhallazina amanu kena kepada kita. Gapo tu hendak pesan? Ittaqullah. Takut kita terlupa. Mari dah tamu ke bumi, beranak mari dah alai dunia ni, takut kita terlupa kata kita nak ada kerja di sini. Sebab gapo kena wi peringatan tu? Sebab ada sungguh hamba Allah SWT mari tas dunia ni terlupa kewajipan dan tanggungjawab dia. Baik kalau kita tengok di hari ni, orang tamu ke bumi ni 7,000 juta cit panlan. Orang kenal Allah dan Rasul 2,000 juta ya. Tu pak kata setengah tak siapa. 5,000 juta lagi tak kenal Allah tak kenal Rasul. Habis tu Tuhan beringat dan kita kena terima kasih kepada Allah kerana Allah pilih kita di antara hamba dia yang beriman dah. Walaupun di hari ni kita kata tak ada pelik kita ni mudah kerana kita beranak tempat kita ni Islam dah, mak kita Islam, pak kita Islam. Tapi lepas pada ni tu pesan pula walaupun kita jadi orang beriman dah kena ada lagi ittaqullaha haqqa tuqatih. Kena benar-benar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Lepas tu Tuhan kata jangan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ni mustahak tuan-tuan. Jangan mu mati melainkan keadaanmu adalah sepenuh Islammu. Kenapa? Kalau sepatut Tuhan tak ada kecek dah beriman nanti mati kupur tak boleh jadilah. Tapi sebab Tuhan royak ada orang beriman ketika dia klik Islam tak sepenuh. Ketika dia jumpa Allah Tuhan tak redha ke dia. Maka mukadimah ustaz hari ni nak pesan ni untuk ustaz sendiri dan ukhuwah semua nah. Jadi kita mari jagalah. Jaga iman kita, jaga takwa kita, jaga yakin kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wi khabar semua. Kata kita mari tas dunia ni ada tujuan tuan-tuan. Ada tujuan. Lepas pada ni kita nak pindah pula ke alam satu alam lagi iaitu alam barzah. Lepas pada ni pula kita kena bakit di pada mahsyar. Lepas pada pula kita kena ikut timenge mizan. Kemudian kita titis sirat lepas apa ni atas api neraka jahannam. Kemudian barulah rumah kita syurga ataupun neraka. Walizubillah lah kalau neraka tu kita nak syurga belaka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika sakhatika min sakhatika wan nar. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni dah 28 Ramadan ni dan tajuk nak kecak tajuk infak. Jadi mintaklah buat kita tu jangan berasa katanya dok ulai benda tullah. Dok kecek benda tullah. Kalau kita kata benda tullah tu, Fatihah kita dah baca benda tullah. Tapi dia masalah kedai ben dia kena dok kecek semua. Fatihah ni kita dah baca 17 kali paling kurang 5 waktu tu. Benda tullah juga. Bab infak ni pun ustaz kena kecek walaupun benda tullah. Kemarin baboding mai kecek bab infak juga. Hari ni amma ustaz mak mari nak kecek bab infak juga. Hageno ni dia kedebe dalam ada makan ada tempat dalam agama kita bab infak ni. Oleh itu tuan-tuan kalau kita perhati babo-babo dok kecek dan juga huraiye bahai daripada kitab suci Al-Quran hageno Tuhan kita so kita puasa. Semua amal ibadat yang Allah perintah kepada hamba dia tu ada manfaat faedah belaka. Asmaya dengan faedahnya, haji dengan faedahnya, sedekah zakat dengan faedahnya, puasa pun ada faedahnya. Gapo faedah besarnya? Jadi kata Tuhannya la'allakum tattaqun. Hok ni ustaz nak baca dah kita dah reti dengan semua dah. La'allakum tattaqun artinya sebab puasa ni Tuhan nak kita dapat takwa. Kerana gapo nak takwa? Hok ni bahasa kata kena pakat cik ni. Hari ni ustaz nak kecek orang-orang hok dapat takwa ni ada berapa ciri-ciri dia. Orang hok dapat takwa dah. Hok dapat takwa dah
poin hok besar sekali hok kita kena minta ukur kita. Kita boleh takwa ataupun takwa kita nekat atau nekat lagi, kena tengok poin pertama. Yang Tuhan kita sebut dalam surah Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan cepat-cepat. Sari'u arti cepat, bubuk-bubuk berlomba-lomba untuk dapat keampunan Allah Subhanahu taala. Dengan sebab Allah bagi ampun ni, Allah nak bagi syurga kepada kita. Tak saya syurga, nak syurga. Nak wi siapa syurga tu? Deh. Li muttaqin, orang bertakwa. Siapa bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas innallaha ma'al muhsinin. Jadi poin yang pertama yang ustaz nak sentuh ialah orang yang takwa ni kena tak ada sifat kedekut, sifat kupik. Bunyi gitu, bunyi kasar deh, kupik, kedekut. Apa lagi? Perlip. Bahasa India panggil apa? Bahasa India panggil apa? Mau kita ni sepik. Jadi ustaz nak ajak kita perhati di kita lah. Kita duk poso banyak-banyak tahun dah ni. Kita berasa kata kedekut ada kedok dari kita ni. Kalau tanya gitu, ustaz rasa tak ada orang jawab kata aku kedekut. Kedekut bin Bakil, kita biasa apa cerita Piramli ke? Haji Bakil bin Haji kedekut. Nak royak katanya orang-orang yang diberi sifat takwa dalam diri dia, sifat mula-mula sekali yang tak ada dalam diri dia ialah bakhil. Yang Tuhan sebut juga syuh. Syuh ni apa? Syuh ni hok tekad tinggi sekali. Tekad tinggi sekali hok bahasa kedekut, super kedekut. Mari hari ni ustaz mak saya tibuk bab kedekut selalu dah. Minta maaf kerana dia hujung dah. Kalau kita duk main lila tu, dia panggil pada duk main kelebihan sedekah aja. Jadi mari training, kita mari royak kata orang hok kedekut ni bahasa mana dalam agama kita. Makanlah kedudukan dia tempat mana? Dalam orang kedekut ni. Jadi kalau kita perhati tengok orang-orang bertakwa ni hok mula-mula sekali dia kena buat tubik kedekut yang ada dalam diri dia. Berarti puasa ni bukan kokok dosa saja. Puasa kita ni bukan kokok dosa Tuhan apa, tapi Tuhan kokok kedekut yang ada dalam tubuh kita. Dah tak boleh kedekut kau ustaz. Perangai manusia ni sifat kita sebelum jadi kedekut. Kasih kepada harta sabar sangat-sangat teh. Nabi kata kalau harta dia selubeh, dia nak lagi 2 lubeh, 3 lubeh. Tu perangai kita, holobo kita manusia. Mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang dipilih oleh Allah dengan masukkan sifat takwa dalam diri dia, masukkan iman dalam dia, dia kedekut akan tubik kau sikit tubik tu sehingga katanya dia tahu tujuan hidup tamu bumi ni gapo dan wak macam mana dia selamat di akhirat nanti. Saudaraku muslimin dan muslimat, walaupun ustaz mari kecek tajuk infak, tapi serta masalah kedekut minta maaf dulu. Tujuan ustaz nak sapa, takut-takut kita duk puasa berpuluh-puluh tahun dah, kita duk puasa tu berbelah-belah tahun dah, tetapi hakikat sebenar kedekut masih duk tidur dalam tubuh kita. Masih duk sekali dengan kita tak ada gijau sekali. Tengok kepada harta tu seolah-olah nak tidur dengan dia. Tengok kepada harta tu orang panggil apa ni? Saya. Pak kalau tengok setengah-setengah ni, Allahu Akbar, tak tahulah hok duk dengar ni. Hok tak ada dengar lah. Tua-tua dah, umur 60, 70 dah tu dah. Jadi duk ambil harta duk depan lagi. Kalau buah bak harta ni subhanallah boleh berjejek. Tapi kalau kita buah bak akhirat susah. Susah nak dipanggil, susah nak sedap dengar. Habis kata pokok ni ustaz,
hadis ko gapo ni, rasul fasad, kepala jahat sungguh wak kita tu, tak nampak akhirat, tak nampak agama ni. Dunia, pada dunia itu dia mana? Harta. Hari ni dunia ni, Nabi tu minta doa takut kita tu kasih pada dunia terlupa akhirat. Hari ni kalau kita tak kecek bahasa ni, tak kecek bahasa kata kita kena pakak buat tubik, pakak bantu agama Allah. Kedekut kita ni duk dengan kita semua. Kalau kita tak usaha robek buat tubik ataupun dia panggil kena lawe, kena kacek buat tubik ni, wi nampak hagenu aku kena buat tubik kedekut wi boleh. Hagenu aku kena bantu agama Allah. Ni kena pahecuk ni juga dah tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok secara jujurlah kisah-kisah ataupun sejarah Nabi kita sendiri dan juga para sahabat dia ridwanallahu alaihim jami'ah, dia masalah kedekut ni Nabi sangat-sangat cerca, sangat-sangat celok. Habis tu Nabi acak-acak kali dia royak kelebihan sedekah, kelebihan berbagi. Siapa-siapa tu sahabat-sahabat tu bubuk nak buat kebaikan. Lepas tu nama satu tak lagi lah. Siapa? Kepala orang infak jamin sahabat nak lawe tok tua Nabi tak boleh. Siapa tu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni tuan-tuan, nak kali perang, nak kali peristiwa Nabi panggil mai kecak nak infak, nak bantu, dia berani wi kepada agama Allah semua harta dia. Subhanallah. Dia berani buat tubik perabih harta dia untuk bantu agama Allah. Nak kali, sama ada ketika Nabi ajak dia hijrah bersama ke Madinah, sama ada ketika perang Tabuk. Kalau kita baca sejarah ni boleh mengalir abata. Sebab apa? Tuhan wi ingin macam mana, wi email macam mana kepada Abu Bakar sehingga dia berani perabih harta dia untuk bantu agama Allah. Habis itu dalam Al-Kisahnya, ketika titi sirat Nabi gitu tunggu depan. Ya titi sirat ni weh, kok kita tahu dah kata bawah tu neraka Jahannam. Lepas tu hok jatuh bok-bak jatuh banyak dari neraka Jahannam. Tetapi Abu Bakar ni dia duduk di pala, dia lakas sekaligus celak-celak kaki dia duduk dapat syurga dah. Ulama tolong royak kita. Hagenu Abu Bakar ni tak ada panah, tak ada gapo dak lakas daripada gapo titi sirat sani tu dengan sekali lakas aja. Sebab gapo? Sebab hati dia sapa. Hati dia sapa sungguh. Dia wi kepada agama Allah, harta dia tu nak kali Nabi minta ni perabih. Allahu Akbar. Satu kali dah Saidina Umar pergi dulu. Tak ingat kisah ni dalam perang ke dalam apa. Dia bahasa nak teh lah. Dia bagi harta dia separuh kepada Rasulullah. Maknanya kalau ada bini sore, bagi bini sore. Kalau ada getah 20 rai, 10 rai dia bagi pada Rasulullah. Kalau dia ada kereta 2 buah, sebuah dia bagi pada Rasulullah. Marilah kuasa tak ada dah demo lain ni. Tak ada orang lain ni. Artinya bahasa kata sujud dah lah. Sujud Saidina Umar tu. Kalau bani kita tu tak ada. Dia tak ada bahasa kata wis setengah tu. Sebab kata babo nak buka pondok di tanah setengah harta tu mau tu jauh lah. Nak minta 100 kau je. Nak minta 1000 kau je. Tu pun kena bicih, kena bersorak. Dia kena bicih dengan bersorak. Pas ni bulan puasa ni tengoklah ambil kaca-kaca buat juga walaupun rindu pun 8 dah 49 kaca buat juga ni. Nak ambil peluang weh. Nak ambil peluang hujung puasa, hujung Ramadan yang kita boleh infak berlipat ganda ni. Walau masa nak habis dah, aku nak tunggu setahun depan bulan umur tak ada kau macam mana habis dah kaca ni. Tengok kepada Umar saat ni, wis separuh harta dia kepada Nabi, kepada agama dia, dia rasa bangga. Tapi tiba-tiba Abu Bakar mari ni habis. Terkelong. Habis ulama buat seki. Gapo buat wis seorang tu berani. Buat wis seorang tu berani infak
Kata Abu Bakar ni habis harta dia. Kalau kata Saidina Umar separuh harta dia. Kalau kata Saidina Usman senatu Nabi, kalau perang Tabuk 1/3 alat kelekap paper tu dia tanggung belaka. Kalau katanya unta ya 30,000 dari perang Tabuk tu. Kalau unta 1,000 arti 330 ekor tu hak Usman. Kalulah kuda 1,000 300 Usman. Dia kata hebat belaka tu. Ulama buat sikit buat soal ni. Sebab gapo? Orang-orang dulu, orang-orang zaman Nabi ni, demo tu siapa bab ni? Patu hari ni bukan kata susah, payah. Nuh itu. Nak royak katanya masalah sakut dengan imi. Sakut dengan imi. Habis kalau tak silap ustaz deh, ada hadis riwayat Imam Tirmizi, dia tak bercapu. Nabi kata tak bercapu ime dengan bukhlun. Dua khoslatan, dua sifat yang tak akan ada dalam diri orang berime. Dua sifat yang tak akan ada dari berime, iaitu yang pertamanya al-bukhlu, yang kedua su'ul khuluq. Jadi nampak tema ni weh. Jadi orang duduk bersapa ime dia, hok bahasa empat banyak bantu agama Allah tu, sebab ime dia ni dia tak boleh duduk sekali dengan bakir dengan kedekut. Kalau kedekut ada, ime tu baik. Kalau ime ada, kedekut tu baik. Siapa situ nah. Kalau cek gitu weh dia. Kena kat ustaz sendiri kat teruklah weh. Deh. Ime ada, kedekut kena tak ada. Habis tu ingat ada sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, dia sebut kisah Nabi Yahya. Nabi Yahya ni dia boleh bicara dengan setan. Dia tanya setan, setan, mung ni kok siapa hang benci? Hang mung tak kenal siapa setan? Nabi Yahya tanya. Setan kata aku tak kenal sekalinya ialah orang-orang hok fasik tapi berhai sedekah. Orang tak juruh tapi berhai sedekah. Lepas tu hok mung kenal siapa? Kenal ahli ibadat tapi kedekut, kupit. Jadi Nabi Yahya kata kena buat syarah ni, tak berapa faham ni. Tak faham oleh tu. Geno mu suka kepada orang fasik, geno mu suka kepada orang abid, orang suka buat ibadat tapi dia kedekut lebih daripada orang tu fasik tapi dia suka sedekah. Dia kata gini, dengan molek. Dia kata orang-orang fasik ni iaitu orang dosa lah, orang deraka lah, orang maksiat, tapi dia bahai sedekah. Sedekah ni adalah kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala suka, dia kata. Kalau sedekah lama-lama, Tuhan terima sedekah dia ni dengan sendiri. Pasik hok dia kerja tu buat. Maknanya kebaikan sedekah itu akan tarik kebaikan yang banyak mari kepada orang-orang pasik saat ni. Sedekah orang abid, orang ahli ibadat, tapi dia bakir. Bakir tu, kedekut tu adalah sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tak kena, Tuhan tak setuju tu bakir tu. Maka bakir ni akan tarik dia. Benda kejahatan lain. Walaupun dia semaya, lama-lama semaya dia pun tak jadi comel, puasa dia pun tak comel. Jadi dunia belaka. Ni beringat. Habis ustaz dah perhati secara ustaz lah dia. Orang-orang kita kata zaman dulu ni, kok kampung kita ni kedai banyak. Kedai banyak. Dia kedai curi lembu, kedai bahasa nak kena siapa buat lari, kedai zaman dulu. Tapi akhir-akhir kakak-kakak nak mati ni dia. Nya balik. Hok samsing tu balik. Balik macam mana? Adalah kalau kita tengok dah dalam geng-geng saudara kita jemaah tabligh ni. Dia mau tutup tu makan orang cukup mata dulu tu. Tapi ini Allah menangis dia, teriak dia dengan Allah, sesar di atas perbuatan dia dulu. Kalau kita tanya geno tu, rupa-rupa fok ni, dia fok debe dulu ni hati spok. Percaya tak? Sebab nayuk lah ni lah. Kalau banding tak imej cok, tak imej nayuk. Nayuk ni kau sikit-sikit serati nayuk.
Gapo-gapo nayuk. Dia motor tak apa nayuk gaji banyak. Dah ya sepok. Dia mau tekan ya sedak tafsir lah. Tak bab niat tu jangan pandai-pandai bab niat ni. Bab niat kena serah ke Tuhan kita. Bab niat kena serah pada Allah. Ya phone ni phone debek-debek ni kadang lemu sekor kalau 80 lebih. Mek tak apa, lemu sekor bagi. Rupa-rupanya tu hidup tengok, perhati tengok tu. Siapa masa dia kata tak apa dah hamba aku ni dia. Walaupun dosa banyak dengan aku tapi aku ni sangat pemurah. Tak apalah, aku nak apa semua dosa mong. Cuy masuk jadi orang-orang yang balik, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang dia panggil anibu ilallah. Maka dia mati dengan husnul khatimah. Hok kita takut, hok kata setan, hok kenis sana apa? Duk dengan semaya, duk dengan jadi tok lebah, duk jadi orang agama lah, belik besar lah, sebeh orang hitam molek. Tapi dia dekuk. Kupit. Ustaz takut mana kau kena tahu ustaz sendiri dia, pandai royak, pandai kecek. Ustaz lagi ustaz nawi sendiri. Ustaz nawi lagi. Nanti tengok. Tapi tak nak wala esok lah. Pinawi kita ikut babo ustaz lagi. Amun ni mau pandai royak saja, pandai kecek kau tak wi. Jadi orang takutnya kita orang kecek agama ataupun orang tok pakai tok lebah ni kita kupik hok sungguh we setan kene kita. Hangeno sifat kupik yang ada pada kita ni, sifat kedekut yang ada pada kita ni akan tarik kita. Akan tarik kita jadi orang yang siapa satu hari nanti tu tak kena kita kelak jumpa dia dalam keadaan dia tak redha walazubillah mizalik. Nak contoh ni payah juga deh. Tapi biasa dengar juga ulama alim. Tetapi ada ulama, ada salah seorang ulama Arab lah, akhirnya masuk Kristian. Subhanallah waliyazubillah misalik. Ada ulama mati sore. Ada kita sebut ulama mati tak tembok. Kita sebut orang alim tetapi tengok tak ada khidmat pada agama Allah. Cup dia, akhir dia mati dengan orang tak ada tengok, tak ada peduli. Takut-takutlah. Takut-takut kita kata macam ni termasuk hok Nabi hayat tanya setan kok teruk lah deh. Saudaraku yang dikasihi, saudaraku as-saimin dan saimat yang dikasihi sekalian. Di hari ni deh Ustaz Mat nak ajak diri Ustaz Mat sendiri nak belajar buai kedekut. Kerana orang yang masih ada kedekut dalam tubuh dia berarti iman dia tu duk nak atau iman tak tinggi. Yakin dia dengan akhirat tak banyak. Habis tu kadang-kadang dia tak berani longtun. Orang tak yakin dengan akhirat, tak yakin dengan Allah ni, dia tak berani nak longtun. Dia takut longtun benggerak, mai dai kamrai. Dia takut longtun mai dai pun kamrai ti dia tang cai wai. Habis tu hari ni ustaz nak tanya di ustaz dia offer kita semua, akhirat ni hok siapa? Akhirat hok siapa? Jawab. Dunia ni hok siapa? Jawab. Akhirat hok siapa? Kita berasa kata dunia hok kita. Habis tu kita mati-mati ye. Kita mati-mati ye kerja siapa kita kata tak ada kadang-kadang nak abdikan diri pada Allah. Hatta bulan puasa ni, bulan yang akan Allah bagi hadiahkah kepada hamba dia ni, ada banyak lagi hamba dia tak ambil peluang ni untuk orang untuk pilih jadi hamba Allah dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Hakena tu dok yakin benar lain. Dok yakin tentang dunia lagi tentang akhirat. Dok kecek boleh banyak ana tani haya pusing nemo tu. Boleh banyak ana tani weh jual air tebu tu. Boleh banyak mana tani weh karipak mak tabak samusak. Tapi kalau tanya kerek hotel dak lagi. Kalau tanya kata geno terawih tani, kawi tak ada terawih. Kalau kata apa jemaah ngorek subuh isya waqda. Kalau tanya kata banyak. Baik tu ustaz nak tanya fok kita akhirat hok siapa? Kalau kita berasa kata akhirat hok kita, yang kita akan selamat sana. Di kubur kita tenang. Di padang mahsyar kita boleh duduk bawah bayangnya arah Tuhan. Titi sirat seperti Abu Bakar tadi. Dan akhir kita masuk syurga bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena mula jok peten ni. Ustaz nak ajak tak ada sungguh lagi. Ustaz nak ajak hok galik. Ustaz nak ajak hok dia berasa kata tak ada belah mana akhirat ni. Kena mula mikir, mula susun.
Mula susun mula peten 28 Ramadan 1442. Cuba nengung kok sikit, cuba mikir kok sikit, cuba letak hati ataupun kita mari bicara katanya hidup kita lepas pada ni dok di tangan siapa nak buat selamat tak selamat. Kita nak juh tak juh di tangan siapa. Kalulah Ramadan tu hewi hadiah kepada umat Muhammad, kita tak boleh taubat atas dosa kita. Kita tak boleh buat benda baik berlipat ganda. Kita tak ambil peluang untuk jadi orang yang dipilih oleh Allah. Kita tak ada peluang untuk orang dapat kepada Allah Subhanahu Taala. Tanya kata kita nak tunggu Ramadan berapa? Ramadan bila? Nak tunggu bulan mana lagi? Ada setengah ni tak karek. Pok kata COVID sejak kata tak boleh tawas telefon, tak ada. Tak ada. Tak ada, subhanallah. Lepas tu kita tanya kata bila weh? Bila? Oleh itu kita kena susung. Kena susung jadi akhirat pihak kita. Kalulah kita berani, kita lontong beribu-ribu, beratus ribu, berjuta-juta untuk dunia yang sifat dia fana saja, yang sifat dia kena tinggal satu hari, yang sifat dia nya ni lok luang saja, kita berani beratus ribu kita mati ataupun kita mampu. Kita buat musa nak tinggal kau orang. Kita buat kebun luah nak tinggal kau orang. Bini kita jangan nak tinggal kau orang. Semua tinggal belaka. Lepas pada ni mula saja sakratul maut siapa? Mulanya malaikat Israel mari, malaikat mari ambil nyawa, situ hok sungguh. Situ hok sungguh. Situ kalau tengango lah. Kalau sesal pun sesal lah. Allah behok ning deh. Saudaraku yang dikasihi semua. Belalah dia nak kata geno kok selamat tenin tapi semangat nak wi ingat teh kerana dewasanya puasa tak nya hari dah. Kalau tak ambil peluang hari ni kau Allah, esok sehari lagi nya mati malam ni kau tak ada lah weh. Tak ada. Nak buat baik jangan tunggu, jangan call buat baik ni. Jadi hari ni peluang. Ustaz takut terlupa. Duk kecek terlupa nak pesan katanya hari ni hok sungguh ustaz nak ajak fak kita ni tolong baba kita. Hari ni ustaz mungkin yang keberapa, yang kena atau yang kelima dah. Gitulah deh. Yang ketujuh dah. Mari tolong baba kita nak buka pondok di Kampung Pasir Tanjung Mas. Baba Ibrahim kita ni bin Usman. Dia juga saat ni mari sani kita ni kenal lah dia nya. Kalau adik dia baba sing kita kenal molek, ustaz kenal molek kerana besok duk ngaji sekali ku baik dulu. Masa baba Spanyol duk ku baik ustaz salah seorang anak murid baba dulu ni. Jadi hari ni kira saya ustaz lah. Saya ustaz ni, Baba Heng ni, Baba Ibrahim kita ni nak buka pondok, nak buka satu tempat lagi untuk nak sebar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalulah kita boleh kosi, boleh tolong sini dengan hati ikhlas kita, dengan hati jujur kita Tak ada kilah ulama kata tak sapa hok ni. Tak ada kilah ulama kata tak boleh tupai hok ni. Tak ada kilah ahli ilmi jauh salafus soleh dulu siapa ke akhir sampai kiamat lah kata. Kata hok ni tak boleh tupai. Hok ni boleh tupai walaupun kita bui 20 kok, walaupun 100 ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala bantu agama dia. Jangan kata banyak. Sikit pun dia Tuhan terima, kita adalah orang jaya di akhirat nanti. Hok hari ni hok kita dah saya tak boleh nak bui ni satu kita tak harap. Dengan banyak diri ni Allah, tak kira dalam laisuk ko atau pergi ke rumah ko Allah wisale tak ada kira lah, belilah pakai baju comel lah macam-macam itu tu. Tapi ada juga orang panggilnya sip kau dan jisip it mongkut, bukan sipet mongkut dah. Ada hok tu pun tak ada kita tak rapi. Tak rapi hok tu. Tapi hok ni hok sungguh dan nak ajak foto kita tengok tepat. Pala ni ustaz tanya dia saat ni kata bayar dah ke tanah. Alhamdulillah. Lo ni nak gapo lah ni weh? Lah ni nak tepat madrasah atau buat balasah. Kalau kayu seputung hasil pada kita bui. Paho tu Tuhan kita tanda kebaikan kita mati bila-bila mati. Mati bila-bila hok kita cerak dah tu. Dan kayu sani akan disaksi kepada Tuhan kata hok ni hok demon ni. Kalau lah kita wi sikit itu takut ada tak berapa niat tak betul hok sikit tu. Wi 20, wi 100, wi banyak kali. Wi petani pun bubuh. Baca ada dah tu kata. Petani pun bubuh. Malam ni niat molek bubuh pula.
Pagi subuh pula. Sebelum nak habis bulan Ramadan ni kita boh banyak kali. Walaupun kita boh 20 kok, 20 kok, 20 kok, boleh 10 kali 200. Kalau boh 20 kok. Kalau boh 100 kok, subhanallah. Hagino tu ustaz dekat Aceh sangat. Ustaz ingat kata gini. Kalau Tuhan kita terima puasa kita. Kalau Tuhan kita terima qiyam kita, kita dah terawih 8 rakaat, 20 rakaat tu. Berarti Tuhan akan ambil amal kita buat puasa saat ni, baca Quran kita saat ni, qiyam saat ni tu hidup dengan dia. Apabila go dengan dia, terima pahala ni dengan sekaligus dia apung dosa. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa puasa semata-mata nak kepada apa ni, redha ataupun harap kepada balasan daripada Allah dan juga keyakinan dia pada Allah, ampun dosa. Maka orang yang Allah ampun dosa ni, dia tak boleh duduk dah. Dia tak boleh duduk dia dah. Duit dalam beg kena kocok dah. Duit dalam beg kena kocok. Hageno. Gapo sangat kita ni. Nabi ni ajar, didik, asuh sahabat-sahabat dia seperti Bilal Ibn Rabah ni. Email dia siapa pun, tapi dia kata, "Hei Bilal, ada gapo di rumah mung tu? Pergi sedekah, jangan sampai esok." Ageno cermat Nabi takut masuk dunia dalam hati. Takut masuk dunia oleh perut, tak sewi ada. Esok tu hegati rezeki tu. Oh tuan-tuan, kalau dengar ustaz kecek gini deh. Kalau banding dengan kita deh. Dalam baik banyak tu. Buka bra, Allah, banyak. Bawah lemek pun ada. Dalam mari tahu duk bekal tu. Duk bekal. Duk cadel, duk angin-angin. Allah, hok ni dah ni panggil penyakit. Apabila kita panjang angin-angin, kita berasa kata kita lama mati, kedekut mari halu dah. Kupik mari halu dah. Saya mari halu dah. Hok ni tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni ustaz nak ajak ustaz sendiri dan ukhuwah semua tolong tolong. Tolong ni berarti kita niat. Ya Allah ya Tuhanku, aku jadikanlah rezeki hok membui ni melalui kerja-kerja aku ni ya Allah. Aku nak bantu agamamu. Hari ni aku nak bantu Baba Ibrahim bin Usmai. Dia nak buka pondok di kampung Pasir Tanjung Mah. Lepas tu nak tahu, tak mau kita buka pondok ustaz. Hok tu kerja dia, bukan kerja kita. Kerja dia, bukan kerja kita. Alhamdulillah. Ni kena baca dah. Takut dia nak ada situ tapi kena baca juga pasal dia dah dah. Banci hok kata kita nak boh tu. Bos ayat orang. Kalau bini, kalau duit sendiri tak nak ayat tok lelaki. Tapi kalau duit tok lelaki buat beli channel tak leh. Buat beli channel tak leh. Kena duit suku kalau kita. Kalau tok lelaki tak apa tok ayat bini pun. Tapi kalau mai duit bini kena ayat lah. Bubuhnya tak nama Zulkifli. Zulkifli lah dia. Zulkifli Haji Maksing. Tenakan Kerung Thai. Tenakan Kerung Thai. Lekti banci, tanda. Ambil kali. Ambil kali. 906 0 148 134. Sekali lagi. 906 0 ada kosong tu. 148 134. Kerung Thai Bank. Takut-takut saing-saing ataupun orang-orang hidup Malaysia tu, ustaz baca akun dengan bahasa surat lah tu. Kalau bahasa tani kita 900 014 8134. Tenakan Kerung Thai. Saka mana ni? Tak apa saka apa tak apa. Di hari ni orang hok berica, orang hok buida, bukan hari ni kali capo-capo semualah.
7 hari doa ni jumlahnya alhamdulillah 194,398 ekor. Dan ustaz harap orang-orang hodok dengar hari ni. Allah siaplah duit tak ada, habis dah. Dah baui ke sejek tu sana, baui kepada orang minta sana. Tolong. Tak nak berita, tolong giroyak ke orang lain je. Tolong ambil nombor ni, tolong sapa kepada orang lain, insya-Allah kita dapat pahala seperti kita buat sendiri. Seperti kita buat sendiri. Ambil tanda molek bogi kepada orang yang tak dengar ni. Bagi orang tua hok kata demo pun nak masuk dah, nak masuk jariah tu. Tapi demo tak ada tengok live show, tapi demo tak ada terosak. Peluang kita. Ni cara kita nak cari jalan nak kemah ni kena tolong. Hok boleh cece. Hok tak boleh cece tulis bagi. Kalau boleh tai akasan pula. Allahu akbar. Tai akasan lek tibanci dengan tenaga nama bagi. Itu salah satu usaha untuk kejayaan kepada kita. Ya napa? Orang-orang hok Tuhan dengar, hok Tuhan terima puasa, orang-orang hok sampai hujung Ramadan dah 28 hari dah ni. Ya kena buat benda ni. Ya kena tolong benda ni. Kalau kita ada duit, kita ada duit, lepas tu kita tolong lagi, hok tu sujud. Dah sujud. Lepas tu nak pesan lagi. Ustaz dekat cerdas nak wik tak? Nak wik. Ustaz nak wik. Insya-Allah ustaz nak wik juga. Tak say ustaz pun dok royak dah mu saat ada wik nyanyo tu. Siapa-siapa di akhirat esok tengoklah. Mana ustaz mak tak ada. Deh, nak wik juga insya-Allah. Ustaz nak wik juga. Baik. Itu untuk kita sendiri. Apa tu ustaz nak akhir hok mula rock rek ni untuk kita sendiri ni dengan hadis Nabi yang ustaz tak nak baca Arab dah. Ustaz nak baca bahasa Melayu lalu dah katanya orang-orang dermawan, orang-orang berahi dan suka sedekah, orang-orang tak kedekut tak kupik, dia dekat dengan Allah, dia dekat dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang kedekut, orang bakir, dia dekat dengan apa? Dia jauh dengan Allah, dia jauh dengan manusia, dia jauh dengan syurga, dia dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu salah satu asbab kalau kita tak masuk neraka Allah. Dalam bulan puasa ni kita kena banyak kita lepas daripada seksa dan azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jauh tekak kita minta lah bersungguh-sungguh. Kita dengar, kita terima, kata kita tak masuk neraka dia. Dan salah satu cara untuk kita lepas dari peksa dan azab api neraka dengan sedekah. Dengan sedekah. Berapa banyak tak ada ayat. Dan Tuhan kita pun bukan dia paksa. Dan dia tak ada nak tengok kita sedekah berjuta, beratus ribu dah. Nak tengok sedekah tu semua. Habis kaedah sedekah, hak bolehnya sikit tak apa tapi berterusan. Hak tu Nabi kata genanya ahabbul a'malu ilallah adwamuha wa in qallah. Hak Tuhan kasih cara beramal ni adalah hak semua walaupun sikit. Dan hari ni esok kita ikut babahin kita, dan semula pula kita pula ataupun kita ikut lain. Kita nak hari ada sedekah hari ye kita, ada sedekah minggu kita, ada sedekah tahun ni kita. Hak ni kalau kita wampen untuk jadi seorang yang nak kepada akhirat, nak selamat daripada azab api neraka kok. Tak dapat tidak. Ya kena ambil kertas belajar tulis, garis gatik kita nak pergi syurga cara macam mana. Cara kita nak hindar daripada api neraka nak macam mana. Kena ada mikir situ. Maka ustaz nak ajak ustaz sendiri dan ukhwah semua mula-mula sekali ni kita nak buat macam mana? Jadi kita salah seorang yang orang panggil tahu harta yang Tuhan kita, rezeki Tuhan kita ni untuk kita selamat di akhirat we tahu tujuan harta. Jangan kita kena tipu, jangan kita ralik sama sekali. Dia harta dan juga dunia ni Allah sinabana comel. Kalau kita tak ngaji, kita tak ada agama dah. Kita stoko dengan harta ni, kecek agama tak se tak nampak akhirat. Duk bahasa kata dunia dah. Apa beza kita dengan orang tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa beza kita dengan orang yang tak beriman kepada Rasulullah? Apa beza kita dengan tak beriman dengan hari akhirat?
Allah tuan-tuan, kalau kita masih kedekut, masih saya harta yang tu hewi sebagai titipan saja, sebagai kita tanggungjawab kita nak jaga dak amanah tu jaga. Satu hari sama ada harta hewi kita jadi asbab boleh masuk syurga atau masuk neraka di kita. Cuba dengung molek. Di kita. Deh, hari ni peluang. Hari ni peluang. Deh, usah kira dengan ustaz lah. Ustaz boleh jadi kecek buat siapa demo pedih hati ke tu wallahu alam. Tapi tujuan dan niat ustaz nak bakar semangat hak kita ni nampak kata akhirat hak kita. Kita kena berani lontung. Akhirat hak kita juga. Kalau kita tak berani buat lontung ini, kita tak buat garis secomel untuk hidup akhirat. Kita sekadar buat rumah besar atas dunia, senyanyo kita. Sesar kita. Mati tu kita khabar baru ingat ustaz mak. Itu ustaz mak royak dah. Tapi kita tak percaya. Kalau orang percaya, cepat-cepat. Cepat-cepat. Deh. Selalu pun tak apa. Malam ni pun tak apa. Buat malam ni lah. Kalau dia tu qadar. Subhanallah. Buat malam ni. Sabar lagi. Masuk ngorek sekali lagi. Kita semaya ngorek dulu jemaah. Orang jatuh pergi masjid. Orang tino semaya di rumah. Lepas tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Inilah rezekimu 500 kun, ya Allah. Aku nak tolong Baba hai buka pondok ni ya Allah. Dan insya-Allah taala aku nak sapa juga pahala ni kepada mak ayahku di kubur ya Allah. Dan juga jadi asbab untuk keluarga aku dengan bini aku ni dapat mawaddah warahmah sakinah. Dan ya Allah jadikanlah asbab anakku anakku jadi anak soleh, anak solihah ya Allah. Dan jadikan asbab jirai-jiraiku jadi jirai juju belaka. Allah belum pada ni kau tak rok belaka ya Allah. Jadi ya Allah dengan yang matuh ni amba nak buikan namamu ya Allah dan nak minta pakal muka sana. Allah dah. Habis kalau kita nak tengok berubah bab puasa ni, kalau kita nak tengok kita mai tamadalang Ramadan ni, kalau kita nak tengok kita jadi orang pisik lepas pada ni, kita kena berani longtun hok pisik-pisik. Kalau kita longtun 20 kop, sebab tahu orang gingai ya, upah cacing ni boleh hikir besar mana. Ni dah harap nak take besar nak take nu, nak tumai nu. Tapi jika cacing tak ada kena longtun. Oh, tak makan nak tumai cacing. Ya kena beli, kalau kita beli ke lontong, kalau ikan mahal gitu baru narik. Jadi hok demo boleh ikan salan dia lontong dia bau kahai pun berpuluh ribu podo. Bok perahu tu beratus ribu. Hok kita tengok dalam YouTube ikan satu-satu. Jadi hari ni ustaz nak pesan kepada hok kita, hok nak pisit dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak berani wi pisit. Wi ketat tangan sekali go. 1000 03 ekor tu. Jadi pernah tu 03 ekor tu. Nih satu aku sia tu, satu batu 03 ekor. Kalau ketat tangi tapi tu hati mohon kita tengok lepas raya ni tak percaya ustaz tengok lepas raya ni. Kita minta apa tu hewi belaka. Anak juru insya-Allah anak juru. Bini kasih kita insya-Allah bini kasih kita. Kalau kita mati lepas pada kita sedekah insya-Allah syurga pilih kita. Syurga hak kita. Betul sih? Itu pertama tuan-tuan untuk kita sendiri. Yang kedua ustaz nak pesan siapa-siapa hok ada mak, hok ada ayah duk kubur. Cewa, toki, tokce hok duk kubur. Hok setengah-setengah fok kita duk makan sakot tem-tem. Kita duk makan hok dia belako, harta getah hok dia, kebun ni hok dia, kedai hok dia, rumah sewa hok dia. Tapi kita terlupa kok dia hari ni. Kita terlupa kata mak ayah kita dari kubur dah menangis, dah tunggu doa dan juga infak daripada anak dia. Masa dia dah hidup atas dunia hari itu tuan-tuan, mungkin dia tak ada. Dia dah kedekut sebab kita ni misal lah, untuk tak misal dah jangan dah murih lah. Dia kedekut sebab kita ni, dia fikir ni taruh kita, dia ingat nak buat benda tu, dia cadang nak besar turaki tu turaki ni sehingga ketika dia mati tu hembat dia tak ada nak sedekah. Dia tak ada nak bantu agama Allah. Berapa banyak orang yang mati dalam keadaan tinggal harta bertimbun-timbun, tinggal harta berpuluh-puluh rai, beratus-ratus rai, duit tak berjuta-juta, tetapi dia tak sempat nak buat rumah Tuhan walaupun sebucu tak ada nak sempat. Nak tolong rumah-rumah anak yatim tak ada nak tolong. Nak tolong bina agama Allah, buka pondok untuk sehebat agama Allah tak ada. Maka orang jenis macam ni dia duk menangis di kubur.
Dia duk teriak di kubur, duk tengok, dengar dia ada live ada. Dia ada orang panggil ada sin, ada gapo tu hewi tahu. Dan dia dengar, dia nampak ada rabuk gapo wallahu alam lah. Dia tengok anak cucu dia duk ramai, dia tak muka bumi ni. Dia duk mengangis di alam barzah. Oh tu cerita dalam Quran dalam surah Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Allahu Akbar. Ya Allah, belum pada ni Tuhan katakan hei orang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum. Hei orang beriman, Tuhan sebut kita tu mun janganlah amai anak mung, harta mung tu jadi asbab halalmu daripada mengasihi Allah. Kerana tu Tuhan tahu. Termasuk takut-takut sudah dengar ustaz kecil ni pun ada. Ada geno, ada terlupa ke Allah dengan sebab harta, dengan sebab anak bini. Habis tu ingat tu. Kalulah kita ambil anak kita, bini kita, harta kita terlupa ke Allah, kita sesat. Sebab tu riwayat ada orang mati dia kata, ya Allah, jangan lagi, jangan mati lagi ya Allah. Aku nak sedekah hartaku tu. Apa ni? Laula akhartani ila ajalin qarib. Apa jawab dia? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Aku nak sedekah nak jadi orang soleh. Aku nak sedekah nak jadi orang soleh. Tuan-tuan, hok ni repang kosop ruah. Apa kosop ruah ni? Kalau kena sok dadu, sok nakriang, sok gapo ni, kalau kosop ruah, dia tu jaya cerak. Kenapa? Kosop tu tangan dia dah, jawab apa tahu dah. Hok ni tu hewan orang cidik tu, ya widah. Orang dia sesat dalam kubur apa jenis manusia. Di antara orang sesat fak mati dah, dia tak sedekah. Dia kedekuk dah hidup itu. Dia kumpik dah hidup itu. Allah kerja Malaysia harta kecil, harta pagi, harta petang. Tapi terlupa nak bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka duk teriak dia tu. Duk teriak dia tu. Maka ulama tu tafsir tu hageno sebab gapo? Orang-orang mati tak ada sedekah tu duk teriak sangat. Nak minta kelik mari semula. Nak minta kelik mari dunia semula nak sedekah. So mari minta semaya, kita kata as-salatu imaduddin, semaya ti agama. So nak pergi Mekah dia banyak hari sikit, ya Allah minta pergi Mekah 40 hari Mekah. Minta panjang sikit gak. Ni minta sedekah ni tak apa-apa seminit. Tulis nama perang-perang กระผมนายยินยอมให้สมบัติของกระผมเป็นของมัสยิดตรบ kita sing itu cuk halu dah buat pinaikan. Ataupun masuk dalam Torasat tataชื่อ dalam banci min 1 ล้าน baht. Kita daripada Krungthai pos kepada Krungthep tak apa setengah minit masuk halu dah. Song kita kata kelik mari pergi Mekah sisip buan ataupun atau berapa hari dah dia. Tapi kata ulama sebab demon ni orang tak ada sedekah dia di alam barzah, duk tengok orang tepi-tepi kubur cerah yang menacap, cerah comel. Duk bisik fo-fo dia duk kubur ni ustaz gamuk lah dia. Dia mau buat gapo we duk di kubur, duk kubur. Duk tak ada ni hari tu boleh kubur dia mau cerah ni. Oh kawe, Allah alhamdulillah lah. Tu hewi sifat kedekut tak ada di tubuh kawan ni. Rezeki mari kawe bui, rezeki mari kawe bui, tak kira budak mai minta waktu pakai untuk buat Quran, buat gapo untuk buat khidmat agama, buat gapo kawe semua. Muta apa minta sekati kawe bui sekati. Ikut ada minta. Alhamdulillah hari ni kawe puas hati tu kawe buat kawe ni. Allah, pada mana sana? Allah kawe kawe go. Allah, hari ni bahasa susah ni tapi dak wak geno nak minta tu dak minta nah hari nak pagi nak kelas mula. Tu dak tengok anak-anak tu dak kata nak ingat juga kita ambil sikit-sikit jual sekerak jual getah tu hatta mai kita hatta. No dak ingat kata hot tu bekas tu jual dia kemarin ingat kita lah buat sejak sikit 2-3 ribu. Tak hatta mari hot ni dak minta dengan tu nak kelik mai semula dia. Dak gerai. Tapi apa boleh buat lagi tuan-tuan? Pahala ataupun kehebatan kelebihan orang sedekah ni
Bukan ustaz-ustaz babo-babo kita dok kecek semua dah. Banyak dok kecek bab ni. Maka ustaz saya uleh dah. Cuma nak tanya gino kita tak ingat kau mak pak kita. Hak gino kita keras sangat tak ingat kau mak pak kita. Kita sebab ada kita sebab dia. Dok makan harta dia. Hak gino kita buat tak leh. Kalau kita terlupa ke dia, ingat kalau kita mati bila anak kita akan buat kita hati macam ni. Ingat anak cucu kita akan ambil contoh kita buat kepada mak ayah kita, dia akan jadi contoh terbaik untuk kita menangis pula di kubur nanti. Belah gini ustaz tak ada nak duit demo. Ustaz tak ada nak duit demo. Aku mana pula belik. Ustaz nak duit mak ayah demo di kubur. Hasil daripada demo makan saka. Ataupun usaha gapo saka mak kita tolong. Ambil duit sekok, 2 kok, 3 kok. Contoh je tu 100, 500 ribu. Tak hal dah. Azal dah. Malam ni kalau betul malam tu qada nak sana kung dah. Malam tu qada ni contohkanlah kita wis 100 kok ko babah ini. Kita wis 100 kok ko babah untuk nak buat tempat ajar didik anak-anak bangsa kita agama Allah SWT. Kita wis 100 kok dan betul malam ni adalah malam tu qada. 100 kok kita saning tu kita pergi kun dengan 365. Boleh 36,000. 36,000 kita pergi kun dengan 84 tahun lah. Boleh 3 juta. 100 kok supaya dengan 3 juta 66,000. Kalau kena malam ni malam tu qada. Kalau kita tak tahu 100 kok. Lepas tu bulan ni bulan apa? Bulan Ramadan. Lipat ganda pula dah. Pada lipat 10 je. Ustaz kata lipat 10. Kita pergi kun pulang dengan 10. 30 ล้าน. Allahu Akbar. Tak tahulah nak royak macam mana, tak tahu nak nampak lagi tu. Kalau halanya reti sangat. Duit tak ada 200 kok lebih tu cari apa kelak. Kalau hadonio tu pandai sangat kira, duit perayut alih tu ni dia bunyi pernah boleh fetsa, fetsi dok gegedah. Cuba ambil fetsa sekali trend ni hok boleh duit peri tu kau mau atek dari kubur tu. Wi kotok kita ada kubur atek tu. Allah, kasar tu. Tapi kalau tak kasar pasal lagi ni. Baru 100 lebih 100 ni 47 kali. Celianya dok di baru dok di 20,000 lebih sekali buat. Lagi. Orang kita ni kalau wis 100 kok ni hari ni berapa orang dah tengok tu? 180. Dia duit tak ada. 180 duit tak ada. Kita tanya orang lain, kita sebar orang lain, itu bekung 100 lah kita kata. 180 kok 180 kok 180 orang dia tengok hari ni. Kita pergi kun dengan 100 kok 18,000. Lepas tu kita tolong royak pula dah 100 orang pula dah. Ya kena boleh 36,000 ini InsyaAllah doa. Hari ni kita tak 36,000 hok akal dunia. Tapi akal si Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah nak balas kepada kita dan mak kita di kubur tu, nilai dia mak kita selamat. Kalau belum ni mak kita belum dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab kita infak lillahi taala liwajhillah, ya Allah ya Tuhanku, siapakanlah pahala infak ni kepada mak ayah aku di kubur. Ustaz rasa dah mak kita terkejut malam ni. Mak kita terkejut kan mari cahaya. Mari cahaya cerah masuk di kubur, subhanallah, masuk dah gapo ni. Senyum mak kita. Senyum ayah kita. Hok ni wajib. Tak percaya kena buat. Tak percaya kena buat malam ni kena buat 100 kok. Allah dia moga nak mikir 20 kok semua lama nyanyi ke bapa kita ni berapa kali wala esok lagi. Jadi insya-Allah taala ustaz nak ajak. Fok kita ajak semua. Ajak semua. Dah tak puas untuk ajak benda kebaikan ni. We mati dengan ajak tak apa. Dah we mati dengan ajak kebaikan ni. Dan hari ni kita boleh buat dah untuk kita sendiri dan kita boleh buat pula untuk mak ayah kita dikubur.
Jangan-janganlah wimuk kita duk teriak lagi weh. Janganlah ayah kita duk teriak lagi weh. Tak mau dia mau tanya tu, pak kalau mak pak kita tak ada tu taruh sako ustaz. Oh, sako teh demo habis tak ada kamu ataupun jual habis dah. Ada besok dia tanya ustaz, kita jual belaka dah sako mak ayah ni. Patak kena wi ustaz dia. Allah. Ustaz tahu tanya tu nak suka-suka tapi sungguh deh. Walaupun mak ayah kita tak ada tinggal sako sikit buk kepada kita, walaupun mak ayah kita tak ada tinggal gapo pada kita, bagi orang yang beriman, bagi orang yang ada Allah, bagi orang yang selamat di akhirat, bagi orang yang daripada mahsyar bawah VIP, tolong sedekah dan niat kepada mak ayah kita tu. Siapa pahala kepada mak ayah kita tu, malam ni buya ramah buya suka minta doa, ya Allah ya Tuhanku, kalaulah sebelum ni engkau belum lagi maaf dosa mak ayahku dikubur ya Allah, jadikanlah asbab aku infak untuk babo hang ni ya Allah, untuk babo buka pondok di Kampung Pasir ni ya Allah, untuk babo sebar agama ya Allah. Jadikanlah asbab engkau ampun dosa mak ayah hamba ya Allah, untuk ampun dosa mak ayah hamba ya Allah, kasihanilah kesialah kepada mak ayah hamba ya Allah, dan cewa-cewa hamba ya Arhamar Rahimin. Minta wi selamat dia juga pada azab kubur. Siapa pahala saja bukan ampun dosa selamat, lepas tu boleh masuk syurga lepas pada azab ini aku. Tuhan tunggu duk dengar. Tuhan kita duk tunggu duk nanti. Deh, kalulah kita tahu Tuhan dari saat ni tu sangat-sangat ramai duk dengar ni. Tuhan tahu ni, Tuhan dengar Ustaz Mak Doroyak ni. Doroyak benar ni Tuhan tahu kata dia seni hati kalau kecek manusia tu. Seni hati kerana pada tolong kecek untuk nak buat hamba dia kau dekat dengan dia. Dengan Tuhan, ya sedekah kita kupik tak ada sepak, tak ada sakut. Tapi Tuhan tu buka peluang hari ni Ustaz Mai kecek. Buka peluang kita hodok dengar hari ni bukan betul lewe. Tuhan cuai hati ustaz pun berasa nak mari, tak ada sibuk gapo, kita pun berasa nak dengar. Berasa nak buka. Tak gitu ke? Tuhan belaka. Dia panggil kita mula tu. Ada tempat cut nak pop. Cut nak pop yang kita berasa ini ada rancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita, bukan manusia, tapi Tuhan kita jumpa atas pakak-pakak bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, bantu agama Allah melalui kita hari ni mampu kita duit. Ada orang mampu bantu dengan masa sebab apa kita bantu yang beri ilmu, dia sebar sedekah dengan ilmu kepada hamba-hamba Allah. Saudaraku seiman dan juga satu akidah sekalian, kita kena bangga kerana Allah peluang kepada kita masih hidup lagi siapa 28 Ramadan, dan mintalah dengan Allah siapa 29 30 tak mati lagi. Kalau mati lepas pada Ramadan. Kenapa? Lepas kita sedekah dah, lepas kita sempurnakan puasa kita dah, lepas ya Allah tak apalah kalau nak mati pun dah. Kalau kenapa? Kalau kaca hidup tuan-tuan, kalau hidup dengan terlupa kepada Allah, hidup dengan tak ada agama Allah, hidup dengan ramah dunia, dengan suka harta, tak kena hidup macam ni. Rugi umur panjang tak dunia tapi tak tahu hakikat hidup gapo. Hok ni takut, hok ni dah. Ulama-ulama kita duk menangis, ulama-ulama kita duk serabut, ulama-ulama kita duk bimbang tengok kepada anak-anak generasi kita, pemuda-pemudi kita di hari ni ramai tuan-tuan. Hok tak ada puasa pakak-pakak giduk nusuk tepi-tepi carak pun ada. Hok duk nusuk di hujung-hujung benda pun ada. Hok ni tanggungjawab kita untuk nak bela, nak beki, nak ajak, nak dakwah demo tu kembali kepada agama Allah. Pas ni babo kita nak tolong kita cut ni. Kalau kita tak ada maintain langsung nak buka pondok, janganlah babo tak boleh buka pondok. Kalau kita tak ada niat nak ngajak agama Allah, kita jangan jadi orang halang untuk buka pondok. Hari ni agama kita tak banyak, ilmu kita tak banyak. Babo nak buka pondok, nak ngajak anak cucu kita. Apa tak boleh kau kita tolong cun ni? 100 kau aja. Kalau tak puas hati 200. Kalau tak puas hati 500. Kalau tak puas hati berketat tak sekepi 1000. Ustaz nak tengok nak tak siapa for kita nak 1000. Siapa nak tolong agama Allah dengan 1000? La ilaha illallah. Lain pada tu kesempatan ni janganlah kita kata sekadar pahala kita sedekah untuk kita saja. Saat ni kata kita
jadi pahala kita tu, ya Allah, siapa gatik kepada mak ayah hamba. Lepas tu doa orang lain lagi. Bagi orang-orang yang sakit itu. Orang-orang sakit jangan terlupa doa untuk minta sembuh penyakit dengan sebab sedekah. Kerana Tuhan tu sangat-sangat Rahman dan dia Syafi. Dan Nabi kita sebut, Nabi sebut Ustaz Mat tolong royak aja. Kita boleh perubat sakit kita dengan sedekah. Tapi kalau sedekah sikit lah maksiat mungkin. Sedekah banyak sikit lah. Dia sedekah banyak sikit. Perubat. Siapa jadi maring, perubatkan sedekah insya-Allah. Yakin. Siapa jadi kecil manis, perubat dengan sedekah insya-Allah. Yakin. Siapa-siapa ada penyakit, perubat dengan sedekah insya-Allah taala deh. Apa lagi tu? Nak royak lagi. Kehebatan 100 kita saat ni. Bukan 100 kok boleh pahala kita saja dak. Mak kita boleh, pak kita boleh. Kita boleh pahala, mak kita boleh pahala. Lepas tu penyakit kita tak ada pula dah. Allahu akbar. Penyakit kita habis dengan sebab kita sedekah. La ilaha illallah. Lepas tu sedekah kita pulaknya akan kita selamat di alam kubur. Kalau mati lepas sedekah malam ni, mati keadaan senyum kita. Kerana kita lepas daripada azab kubur. Sedekah. Lepas pada tak cukup. Di pada masyar, duduk bawah bayangnya Ar-Rahman. Ya orang lain duduk kelip papah tengah panas. Kita duduk bawah yang arah. Titi sirat, titi dengan cepat. Dan akhir, kita tak kena masuk dengan ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, saudara ustaz yang dikasihi sekalian. Jadi, peluang kita ni, jangan kira kita kata ada banyak lah. Kalau hari ni Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita jadi orang yang dengar ustaz kecek dan kita berasa katanya perlu kita bantu babo kita, maka minta jangan tangguh. Jangan tangguh dengan dua cara kita boleh buat. Satu, kita masuk banci selalu dah. Tapi ustaz minta malam ni, kerana ustaz nak harga lai al-qadar. Ustaz minta malam ni. Yang kedua, kita tak ada duit. Bagaimana tak ada duit, tapi Allah jiwa dan hati nak bantu nak tolong royak kepada 2-3 orang. Kalaulah 2-3 orang saat ni buat hak kita royak tu saat ni, kita siapa? Kita akan boleh pahala 3 orang infak pula dah. Dan peluang hak ni dia bukan mari semua. Duit dalam kocek penuh pun kalau Tuhan tak buka, tak berasa nak buat tubik. Duit dah banyak pun tak berasa nak sokong. Kalaulah kita nak jadi orang yang fisik, orang yang lepas daripada Ramadan, orang mai tamada, orang yang betul-betul nak bantu agama Allah, yang sedap ibadat kita, taat kita, maka mari kita infak bantu babo kita sekali. Hok bantu dah pun tak salah, nak ulang dan ulang bantu babo kita, sehingga babo kita boleh mengajar dengan sempurna dan baik. Dan tiap-tiap huruf yang babo kita kecek, tiap-tiap ilmu yang anak murid dia ambil dan faham untuk beramal, dengan kayanya Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi setiap huruf pahala kepada kita yang infak pada hari ini. Yakin dengan Allah, yakin dengan akhirat, insya-Allah mati bila jaya kita dah. Pasal tak apa dah tu. Ada dah kali. Tak apa dah tu. Ustaz pun nak kongsi apa kita. Dan saat ni ustaz pun nak kerana mek ustaz wi juga. Mek ustaz wi kat 1000 untuk bantu agama Allah. Ustaz wayat tak apa, mek wayat tak leh. Dan ustaz juga nak bui insya-Allah taala. Dan semoga ustaz mek ustaz bui ni jadi contoh kepada orang hok berasa nak bui. Cepat-cepat pergi cari. Sepatut berita-berita. Boleh kita ustaz berita nak berita tak apa, kerana kita harap nak bayar. Tak usah berita, pergi cari orang untuk bantu ustaz kita, babo kita insya-Allah taala dah. Lepas tu ustaz mak minta maaf kalaulah terkasar bahasa, kalaulah apa tersinggung ataupun kecek ni bahasa dia lah. Ustaz kecek biasa tak pakai buk dah, dia pakai buk tak boleh nak kecek. Tak pandai. Ingat apa tu baik, hau itulah kata.
minta maaf kalau terkasar singgung, dan kalau baik tolonglah sapa juga pada orang lain, semoga ustaz juga dapat manfaat dalam perkara ni. Dan insya-Allah kita jumpa lagi di tempat-tempat yang lain, dalam ruang yang lain, dan insya-Allah kita jumpa di syurga Allah di pintu ahli sedekah insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.